Okay, a moment. Is it live already? Think so. Okay. Kita buka. Okay, so good afternoon everyone. Hi Azlan. Hi Saila. Hello. Azlan Hi. from Kopa. Thank you so much for joining us Sabah Creative Economy and Innovation Hub dalam sesi We Rise Together. So this is a segment where Azlan kita akan bawa Sabahan entrepreneurs, creative talents, innovators, makers untuk sama-sama share dengan kita punya fellow Sabahan yang lain tentang their current ventures and how they overcome challenges especially during COVID-19 ini. Dan bersama saya pada hari ini adalah saya punya guest host, Saila Saidi. Yeah, Saila Saidi is working with Daily Express, and also she is an entrepreneur herself. So Azlan is Chief Marketing Officer of Kopa. So Kopa nanti kita akan tahu lebih lanjut lagi what is Kopa. So Azlan, do you mind to maybe you can Azlan boleh perkenalkan diri kepada kita punya penonton di luar sana dan Boleh. tell us what you do. Alright. Pertama sekali, terima kasih kepada Vivi atas jemputan ini. Nama saya Azlan Shah. So, role saya adalah sebagai Chief Marketing Officer di Kopa, which is Kopa adalah satu platform di mana kami membuat original content kepada fans dan juga dalam masa sama organize sporting events that helps athlete to engage with their fan base. So buat masa sekarang kami fokus pada konten sukan, especially bola sepak, dan anda boleh dapatkan konten kami di online channel which is Facebook, YouTube dan juga Instagram. Oh, okay. Alright. So it's ongoing now, ya? Yeah, so it's ongoing. Dapat di Facebook, Instagram dan YouTube. YouTube. Okay. Yes. Itulah tuh Kopa kan? Kopa yang boleh jelaskan lagi kah? Okay. Boleh jelaskan So, tentang more further than that kah, Saila? okay. Ya, boleh jelaskan lebih terperinci. So, Kopa ni dia started in 2018. So, masa 2018, sebelum Kopa start ni, saya run a digital agency and a production house with my partner. So, in 2018, kami try untuk launch a pet project lah, kami cakap macam, sebab kami mau belajar lagi banyak berkenaan, mau explore lagi banyak berkenaan dengan digital content, especially dekat social media channels. So kami launch Kopa as a pet project, fokus dekat konten sukan, especially bola sepak. Sebab masa tu kami mempunyai ramai rapat dengan community sukan di area KL. So started in 2018, kita orang engage dengan content creators, football clubs, dekat athlete, and dalam masa 2 tahun channel tu berkembang, community tu berkembang, content tu juga berkembang. Jadi sekarang kami boleh reach ribuan orang dan ada banyak sudah collaborate dengan banyak content creators di sekitar Malaysia. So I would say dalam masa 2 tahun ni kami tidak expect boleh sampai ke tahap begini. Sebab permulaan tu hanya untuk cuba-cuba, tapi dengan feedback dan sambutan yang banyak, dia menjadi satu channel yang besar. Okay, tadi kan masa saya Google pasal Azlan, saya ada jumpa satu artikel daripada Magic. Dia bilang the title is Jual Air Jagung, and then now you have a deal with Puma. So can you tell us more about that? Like bagaimana pengalaman kamu start ini Kopa daripada nothing to something? Itu yang I think usahawan mau dengar. Alright, ini ada satu artikel yang dibuat oleh Magic berkenaan dengan perjalanan saya. So
saya cerita sikit berkenaan perjalanan saya sebagai usahawan. Pada tahun 2016 saya membuat keputusan untuk berpindah ke Kuala Lumpur kerana saya nampak infrastruktur dan juga ekosistem di Kuala Lumpur lebih bagus untuk startup. Saya pindah ke sana 2016. Dalam tempoh itu ada pelbagai perniagaan dan juga cabaran lah yang saya tempuhi. Ada sampai untuk survive saja saya buat pelbagai jenis perniagaan. Contohnya macam yang tadi tu ada menjual air jagung di pasaraya dan juga menjual produk-produk lain. Alhamdulillah perniagaan digital agency saya dan juga production house membuahkan hasil. Mengambil masa dalam 2 hingga 3 tahun, which is 2018 baru dia macam nampak membuahkan hasil, dan dari situ kita start explore new ideas seperti Copa, dan alhamdulillah Copa juga mendatangkan hasil yang bagus sampailah ke hari ini. Wah, hebat. Okay, selain itu mau tanya apa pendapat kamu tentang masa depan content creation industry terutamanya di Sabah? Okay, secara overall content creation kalau kita tengok di Malaysia berkembang. Kita ada banyak content creators, tapi dalam masa yang sama masih ada banyak genre-genre dan juga niche-niche yang belum diceburi. Contohnya tahun lepas saya ada mengikuti satu YouTube festival di Kuala Lumpur. So 4 genre yang paling banyak content creators adalah music, tapi music banyak dipelopori oleh artis, fashion banyak dipelopori oleh selebriti juga, gaming dan juga food. So ini adalah 4 top genre, tapi majority dipelopori oleh selebriti dan artis. So kita bandingkan dengan luar negara, contohnya US, ada genre seperti masakan, genre seperti komedi, genre seperti travel, genre seperti education, parenting, banyak lagi yang belum diceburi oleh content creators di Malaysia. So bila kita spesifikkan kepada Sabah itu sendiri saya rasa terdapat banyak content creators yang kreatif. Cuma dia orang belum ambil inisiatif sepenuhnya untuk mencuburi channel-channel online ni seperti YouTube, Instagram yang basic ni. Ada saya nampak 2-3 orang Sabahan yang telah mula cuburi channel ni dan diorang ada following yang besar. Tapi kuantiti content creators tu still masih sikit. So diorang belum lagi cuburi online platform ni dengan sepenuhnya. So masih ada banyak peluang untuk mereka cuburi. Lepas tu kan Azlan mau tanya, kalau ada usahawan ataupun content creator di Sabah yang mahu memulakan ada minat dan mahu memulakan kerjaya dalam content creation ni, apa nasihat Azlan untuk mereka start? I mean, what are the first few steps that they have to do first sebelum diorang start? Apa nasihat melalui pengalaman Azlan sendirilah? Okay, untuk content creators berdasarkan pengalaman saya, first thing yang content creators kena buat is dia kena pilih niche yang dia ingin ceburi. Contohnya macam kalau niche ni mestilah kalau boleh dia punya passion ataupun dia punya hobi. So lebih senang untuk dia buat content dan fikirkan idea. Contohnya kalau dia minat memasak, mungkin boleh buat channel berkenaan dengan masakan, cooking. So satu, pilih niche yang sesuai. 2 is collaborate dengan content creators yang lain. So bagaimana bagi saya kreatif industri dia hidup dengan dalam community. So kita perlu sentiasa collaborate dengan community content creators yang lain. Daripada situ kita punya reach akan lebih besar dan akan lebih ramai orang tahu berkenaan konten kita. So third yang saya sarankan adalah dapatkan feedback. Dapatkan feedback daripada mentor, daripada fellow content creators dan juga entrepreneurs yang lain jika ingin menjadi satu perniagaan. Sebab
selalunya kita ingat kita punya idea is the best, tapi bila kita dapatkan feedback daripada mentor, daripada orang yang sudah pernah buat, baru kita tahu yang sebenarnya banyak lagi kita perlu improve, which is okay. Daripada situ kita improve jadi lebih bagus dan lebih baik. So saya sarankan first is pilih niche yang sesuai. Dua is collaborate dengan community dan content creators yang lain. Tiga is dapatkan feedback daripada mentors dan juga fellow content creators dan juga entrepreneurs, usahawan-usahawan yang lain juga. Okay, Saila ada sebarang soalan mau tanya sama Azlan? Aku tanya yang collaboration tu sangat penting lah kan. Selain tu apa lagi yang boleh buat kamu sampai berjaya sampai jadi begini? Okay, selain collaboration, saya juga sarankan diorang untuk try untuk keluar dari comfort zone, which is zone selesa. Maksud saya try untuk keluar dari comfort zone ni kalau boleh jangan fokus kepada content creators yang very specific to Sabah saja. Sebab saya tengok memang ramai content creators yang dia buat content very niche, very specific to Sabah, tapi dia tidak dapat berkembang ke international market. Sebab kita ada juga audience di Semenanjung Malaysia yang faham bahasa Melayu dan diorang juga ingin tahu berkenaan budaya, culture, kehidupan orang Sabah. So try to tap into this audience juga. Jangan fokus kepada Sabah saja. Try to tap into audience di Semenanjung Malaysia. And mungkin kalau ingin pergi lebih jauh, try to tap dekat international audience. Dari situ, bila kita keluar daripada kita punya comfort zone, baru kita tahu takat mana kreativiti yang kita boleh buat dengan reach yang lebih besar. So Azlan, saya pula mau tanya. When was the last time Azlan balik Sabah? Last time was Raya tahun lepas. Raya tahun lepas. So mau tanya pendapat Azlan di Sabah ini, apakah konten-konten yang mungkin para content creator yang mempunyai minat di luar sana, apakah yang diorang boleh start dulu? Maksudnya di sini macam mungkin tadi Azlan ada mention about genre kan? Like what are the themes that yang mungkin diorang boleh start dulu? Is it tourism? Is it agriculture? What do you think about this? Okay. Bagi saya Sabah ni dia unik, satu is tourism, agriculture, and at the same time culture Sabah itu sendiri. So kalau macam content creators mungkin kita boleh start fokus dekat travel content. Dekat Sabah kita ada banyak tourism spot yang famous bukan saja di Malaysia tapi di luar negara. Tapi belum ada saya tengok content creators yang buat content paling simple lah kita tengok travel vlog, which is vlog travelling di sekitar Sabah. Belum ada konten seperti itu. Kebanyakan yang buat adalah saya tengok macalah orang-orang dari luar negara yang cover. Which is bagi saya sangat rugi sebab kita sudah di situ, cuma perlu keluar ke rumah dan buat sesuatu. Very simple, travel. Second is macam Vivi cakap tadi, agriculture. Kita ada industri agriculture yang besar dan kita ada banyak hasil-hasil tanaman di bumi di Sabah yang sangat menarik. Macam mungkin kalau kita ada contohnya perniagaan yang berasaskan kelapa sawit. Macam saya tengok di Semenanjung ada satu content creators ni, dia seorang petani, peladang yang menjalankan perniagaan ladang lembu. So setiap hari dia akan vlog berkenaan kehidupan dia di ladang lembu, macam mana dia memproses susu lembu daripada lembu sampailah ke pembotolan. So benda-benda ni orang tengok mungkin nampak macam nampak kurang famous, minat, tapi sebenarnya banyak orang yang tengok.
So dorang mahu tahu kehidupan orang di luar sana, apa orang buat ni. Macam mana kehidupan orang di macam yang berada yang saya tengok ni, dia simple saya buat. Dia buat vlog kehidupan dia seharian menjalankan perniagaan ladang lembu, which is very niche tapi ada market yang besar. So mungkin di Sabah kita boleh buat kehidupan bagi orang yang menjalankan perniagaan sawah padi, perniagaan perladangan di Sabah. Mungkin even macam di, contoh saya ambil satu tempat di Ranau sendiri. Ranau ada banyak community peladang petani yang besar, dan dalam masa sama juga ada daya tarikan pelancongan di situ. So mungkin boleh gabungkan elemen pelancongan dan juga macam agrotourism untuk promosikan Ranau. So di lokasi lain seperti di Tawau dan di Sandakan ada daya tarikan sendiri dan juga culture-culture dorang sendiri. So benda-benda ni yang sebagai Sabahan kita perlu leverage benda yang tidak ada di tempat lain. I agree. Saya suka sangat dengan idea Azlan tu. Mungkin satu hari nanti, in the near future, mungkin Azlan boleh datang sebagai speaker ataupun tetamu kami untuk share dengan lebih banyak lagi tentang content creation dan bagaimana Boleh. kita memajukan industri ini di Sabah, sebab saya rasa kita punya banyak talent yang sangat-sangat talented. Saila, do you have any question for Azlan? Ada juga. Sorry. Sebab ni first time juga saya tahu pasal content creation. Lepas saya tahu ni macam ini betul-betul boleh bantu bisnes di Sabah. Contohnya saya punya bisnes kan aksesori. Jadi macam mana mau buat content creation untuk aksesori begitu? Ada idea kah? Contohnya aksesori apa? Aksesori bergambar, macam aksesori perempuan macam rantai, gelang, begitu. Saya mau cuba buat content creation. Apa yang perlu saya buat dulu macam untuk bisnes saya? Okey. Contohnya kalau untuk produk aksesori, so kita boleh kategorikan dia sebagai under fashion lah. Benda yang paling basic kita boleh buat is kita upload berkenaan produk tu di laman-laman sosial kita sendiri, which is Instagram ataupun Facebook. Paling basic, just bagi tahu yang saya menjalankan perniagaan ni dan produk sekian. Second step yang kita boleh buat adalah try untuk buat satu konten macam tutorial cara penggayaan, tapi jangan go very direct into produk tu. Contohnya cara penggayaan fashion trend terkini, tapi dalam masa sama selitkan produk tersebut. So ini adalah orang cakap product placement. Okay, dia panggil teknik product placement. Kita buat product placement secara tidak langsung. So bila orang nampak produk tu, di bahagian caption kita boleh letakkan link ataupun nombor telefon untuk tahu lebih lanjut jika berminat. So ini strategi-strategi yang kita boleh gunakan lah untuk mempromotkan produk-produk tempatan menggunakan laman digital dan media sosial. Okay, so soalan terakhir sekali kepada Azlan adalah what is your advice, apa nasihat Azlan kepada usahawan-usahawan di luar sana khususnya di Sabah yang terkesan dengan keadaan COVID-19 ini? Okay. Apa yang saya belajar daripada COVID-19 ni, satu ialah COVID-19 ni dia menunjukkan betapa pentingnya untuk setiap bisnes untuk ada digitalkan operasi dia. So macam apa kita boleh lihat sekarang, kebanyakan bisnes dia mengalami masalah sebab dia tidak mempunyai digital operation yang kuat. So saya punya nasihat kepada usahawan di Sabah, start digitalkan bisnes anda. Perkara paling basic is anda perlu ada digital presence. Contohnya kalau jual kopi lah, kita boleh search online dan akan ada alamat berkenaan perniagaan tersebut. Yang which is sekarang pun saya rasa
kurang di Sabah. The basic one, which is digital presence. So start adakan digital presence online. Buat a simple Facebook page or a simple Instagram account. Second is explore, bila kita sudah ada digital presence, explore market di luar Sabah. Okay. Sebab sekarang saya macam terdapat banyak permintaan untuk produk-produk di Sabah yang orang beli. Contohnya kalau even di KL sini, kalau saya pergi pasar raya, ada Sabah Tea, ada produk-produk lokal dari Sabah di pasar raya. Tapi saya terfikir kenapa usahawan-usahawan ni, bila saya cek online, tidak ada macam satu kedai atau online platform yang mereka jual produk mereka di situ. So saya cuma boleh dapatkan produk ni di pasar raya saja. Tapi online kurang. So ini menunjukkan dorang belum leverage online platform sepenuhnya. Tapi permintaan ada di situ. So dorang perlu start explore online platform. Especially buat masa sekarang. Okay. Alright. So I'd like to thank you, Azlan. I'd like to thank Saila juga kerana sudi bersama-sama sebagai host jemputan. Azlan, you take care and I am so proud of you. Dari dulu sampai sekarang, I've seen your journey and maybe one day kita boleh jemput Azlan ya, Saila, untuk datang ke Sabah and share his experience with the talents in Sabah. I wish you all the best, Azlan. Saila mau cakap apa-apa untuk Azlan? Thank you so much, Azlan. Banyak saya belajar macam mana apa yang patut saya buat untuk aksesoris saya. So, tips ni betul-betul membantu lah. First time juga saya tahu. Thank you. Alright. Saja. Okay. Azlan, Terima kasih juga. Ya, ada apa-apa mau cakap lagi dengan kita punya usahawan di luar sana? Sebelum kita tutup kepada usahawan di luar sana, especially di Sabah, saya wish, saya doakan yang terbaik, dan dalam masa sama jangan give up. Keep exploring new things. Dalam masa sama cuba untuk leveragekan online platform yang ada sekarang untuk reach market yang lebih besar, bukan saja di Sabah tapi di luar Sabah juga. Okay. Okay. Thank you. Thank you everyone. Okay. Take care. Thank you. Bye-bye. Okay. That's great. Alright. Okay, so thank you so much, Azlan. It was a great one. Walaupun first time kita, Saila. Yeah. It's okay. So kami akan buat yang lagi baik. And one day, I'm serious. I really want to have you in Sabah Creative Economy. Dan Saila, mungkin kita boleh start connect sama Azlan. Azlan, I'd like to feature you in Daily Express. Will that be okay with you? Boleh? Yeah. Okay, so Saila nanti boleh contact Azlan lah ya. Nanti saya interview. Thanks guys. Boleh. Alright, terima kasih. Bye. Bye-bye. Stay safe.